IGW sasar jualan 5 juta bagi tahun 2023. Bantuan persekolahan ringankan beban ibu bapa. Thailand leburkan impian Harimau Malaya. Semangat orang Kelantan sebagai penyokong Harimau Malaya. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bersama saya Muhammad Arif Daniel Sumardi di Buletin iMedical TV. Iklima Global Wellness IGW mensasarkan jualan 5 juta ringgit untuk tahun ini. IGW merupakan anak syarikat iMedical Pharma Holding IMPHB yang membekalkan produk in-house. Menurut Presiden Yusmat Mamat, mereka telah mencapai sasaran jualan untuk tahun 2022. Pada Iklima Global Wellness adalah salah satu anak syarikat kita di bawah iMedical Pharma Holding. Dia menggunakan kerangkaian ini untuk membuat wholesale produk in-house brand dan keluarkan produk daripada iMedical Pharma Holding Berhad untuk anak syarikat kita lah. Dan kita target waktu itu sebanyak 3 juta jualan dan Alhamdulillah target dia dapat sasaran dan tercapai pada tahun ini, dan kita dah bagi 2 orang daripada staff kita dapat chief target jualan daripada 3 juta ringgit itu untuk 1 tahun. Alhamdulillah tercapai. Menurut beliau, jangkaan jualan untuk tahun ini akan melonjak lagi memandangkan produk in-house yang dibekalkan adalah produk kesihatan yang terbaik. Antaranya produk air gula, multivitamin, Dumix untuk penyakit GERD dan lain-lain lagi. InsyaAllah kita jangkakan tahun 2024 ini, 23 ini akan melonjak lagi sale dia orang daripada 3 juta kepada 5 juta per year. Dan insyaAllah dia akan decrease target jualan daripada tahun ke tahun insyaAllah. Katanya walaupun ekonomi sangat mencabar tahun demi tahun, tetapi beliau mengharapkan sasaran jualan tahun ini tercapai. Target 1 Januari sampai ke the end of the year ni kita target 5 juta ringgit per month, dan kalau dia dapat lebih pada 5 juta, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan kita tak menjangka juga ekonomi kita macam mana, mencabar tak mencabar, kita tengok dan lihat insyaAllah. Beliau berharap semua pekerja di IGW dapat mencapai sasaran jualan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mesyuarat tahunan IGW 2023 di Wisma IMPHB terliput di sini. Dalam majlis itu, 2 daripada 10 pekerja di IGW mencapai sasaran jualan tahun 2023. Masing-masing menerima bonus dan cenderahati tanda penghargaan daripada syarikat IMPHB. Pergerakan kita mungkin akan terbatas dan akan mengalami kesukaran seiring dengan peningkatan usia dan tahap kesihatan masing-masing. Jadi, masa sekaranglah amat sesuai untuk kita menjaga kesihatan tulang, sendi dan otot. Susu Highflex mengandungi sumber nutrisi penting seperti protein, kalsium dan vitamin D yang membantu pembentukan semula tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Penambahan kolagen membantu mengurangkan keradangan pada sendi dan kerosakan tulang rawan. Dapatkan susu Highflex sekarang di farmasi berdekatan dengan anda. Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapa Januari ini. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang Dewan Rakyat pada 20 Disember 2022 yang lalu. Bantuan ini disalurkan tanpa mengira had pendapatan ibu bapa dan juga penjaga. BAP merupakan salah satu daripada bantuan yang disediakan kerajaan bagi meringankan kewangan keluarga yang berpendapatan rendah. BAP mula diperkenalkan sejak 2012 bertujuan untuk membantu ibu bapa atau penjaga bagi memulakan sesi awal persekolahan setiap tahun. Tinjauan iMedical TV berkenaan bantuan tersebut mendapati rata-rata penerima mengucapkan rasa syukur kerana menerima bantuan itu daripada kerajaan dan berharap dapat diteruskan lagi di masa akan datang. Seorang suri rumah Mardia Hayati Ghodim 37 dari Kampung Pauh 9 ketika ditemui di sini berkata, wang yang diterima itu sangat membantu dia dan suami bagi membeli persiapan persekolahan anaknya yang kini berada di sekolah rendah. Terima kasih kepada kerajaan lah. Dapat tapung, belanja sekolah apa. Dengan duit RM150 tu Kak nak buat apa? Buat beli bayar sekolah anak. Tapung hok mana patutlah.
Minta lepas ni akan ada lagi lah. Kalau boleh tambah lagi lah. Seorang lagi penerima yang juga peniaga, Nurul Akmal Ismail, 31 dari Pasir Tumbuh berkata, ketiga-tiga anaknya menerima bantuan tersebut. 3 orang tu boleh berlaku. Batu anak apa sekolah 1,5 tu boleh berlaku lah. Untuk anak-anak saya nya. Duit tu boleh pun untuk beli barang-barang sekolah dia lah, macam baju sekolah, keperluan dia lah. Cikgu nak baju sekolah, baju PJ ke, barang sekolah lah untuk dia nya. Saya tak tahu, alhamdulillah masih ada rezeki lagi lah untuk anak-anak saya tu. Dapatlah menampung untuk keperluan dia lah. Gitu, untuk meringankan lah beban saya. Gitulah. Terima kasih lah kepada KJL sebab ni lah untuk meringankan persekolahan anak-anak gapo tu. Terima kasih banyak lah. Ibu kepada 6 orang anak juga peniaga kedai makan, Norlela Nasir 44 berkata, dia berharap jumlah bantuan ditambah lagi untuk keperluan mereka yang kurang berkemampuan. Beli baju sekolah, luar sekolah, kasut sekolah, itulah keperluan dia lah. Mujulah, alhamdulillah lah kerja tu cukup dah. Takut ada nak penambahan lagi ke? Kalau boleh lah. Kalau boleh menambah tu, nak belakang. Kalau boleh kat lebih sikit tu, bolehlah beli apa dia kita nak kan. Kalau tak kat lah, boleh mujulah kerajaan FB kan. Boleh meneruskan lah lagi. Kalau dia bantu kita, kita aduk kan. Terima kasihlah ke kerajaan. Dapat kurangkan beban. Dapat kurangkan beban kita sikit. Gaji sini pun boleh berapa sen kan. Kita kerja orang kampung kan. Peruntukan BAP sebanyak RM150 akan disalurkan ke akaun kumpulan wang kerajaan sekolah terlebih dahulu sebelum diagihkan secara tunai atau dikreditkan ke dalam akaun murid. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memaklumkan BAP dijangka dikreditkan ke akaun sekolah seawal 12 Januari ini dan meminta pihak berkaitan untuk membuat agihan secepat mungkin selepas menerima peruntukan tersebut. Kita beralih ke berita sukan. Juara bertahan Thailand mengesahkan tiket ke final Piala AFF 2022 apabila menundukkan Malaysia 3-0 pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2022 di Stadium Thammasat malam tadi. Kemenangan 3-0 di laman sendiri itu membolehkan skuad bimbingan Alexander Paul King mara menerusi agregat 3-1 sekaligus menempah tiket pertemuan dengan Vietnam bagi perebutan gelaran Raja ASEAN. Segala-galanya seakan serba tidak menjadi buat Malaysia apabila gagal mengulangi corak pertahanan kemas seperti ditunjukkan menerusi kemenangan 1-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu lalu. Pada aksi terbabit, Thailand mendominasikan sebahagian besar permainan di babak pertama dengan lebih banyak menyerang sementara Malaysia sekadar menunggu untuk mendapatkan ruang bagi melakukan serangan balas pantas. Pertahanan kental Malaysia yang berjaya menafikan asakan Thailand selama 19 minit akhirnya kecundang apabila hantaran lintang Terantan Van Manten ditanduk terasil Dangda yang juga gol ke-6 pada tamasya ini untuk mengikat agregat 1-1. Peluang pertama Malaysia hadir pada minit ke-36 namun bagaikan gigitan nyamuk ke atas gajah tandukan Darren Lock hasil hantaran lintang Nur Hakim Hassan tepat ke dakapan penjaga gol Thailand. Bersambung babak kedua, Malaysia perlahan-lahan mula mengancam Thailand selepas dua pemain baru iaitu Litak dan Rovin Theron dimasukkan untuk cuba mengubah nasib skuad negara. Gerakan daripada sebelah sayap Thailand sekali lagi gagal dipertahankan skuad negara dan akibatnya Malaysia dibolosi dengan gol kedua menerusi Bordin Pala pada minit ke-55. Impian Malaysia untuk mara ke final kiam malap apabila Thailand menambahkan gol ketiga pada minit ke-71 menerusi pemain gantian Abisak Kraison untuk agregat 3-1 buat tuan rumah. Sementara itu, penyokong Harimau Malaya memenuhi ruang legar Maidin Tunjung sejak jam 8 malam bagi menyaksikan perlawanan antara Malaysia dan juga Thailand. Itu tanda sokongan mereka kepada pasukan Malaysia.
Walaupun Malaysia kalah kepada Thailand malam tadi, namun ternyata semangat yang dibawa penyokong ibarat berada di stadium. Semua dapat melihat sekarang ini suasana di Maidan Tunjung untuk menyaksikan antara Malaysia dan juga Thailand dalam separuh akhir Piala AFF 2022 yang menyaksikan ramai penyokong-penyokong Malaysia yang hadir ke Maidan Tunjung ini untuk menyaksikan big screen. Dan itu sahaja laporan daripada saya untuk Britain iMedical TV. Tinjauan iMedical TV malam tadi mendapati ramai penyokong yang berharap kemenangan berpihak kepada Malaysia. Seorang penyokong Wan Ahmad Ikhwan dari Kota Baru ketika ditemui di sini berkata dia bersemangat menyaksikan perlawanan di skrin layar besar bagi merasakan seolah-olah berada di stadium. Saya boleh tahunya melalui Stadium Wasak. Jadi ada signboard Stadium Wasak tu. Jadi kenal lagi? Harapan saya untuk Harimau Malaya tunjukkan taring sebagai harimau untuk membawa nama baik Harimau Malaya ke negara kita yang hebat ini. Zul Husni 36 berkata dia teruja untuk menyaksikan perlawanan Piala AFF di skrin layar besar selepas mendapat info daripada kawan-kawan dalam grup WhatsApp. Kita ada dalam grup khas bola Kelantan, jadi semua pada info dari itu dah. Kita dapat. Jadi harapan apa untuk Malaysia malam ni? Tak banyak pun kita nak dia ada cadangan di tempat lawan. Masa 1-0 pun okey dah. Ternyata usia bukanlah penghalang bagi penyokong Harimau Malaya. Muhammad Razali Ismail 60 dari Kota Baru ternyata bersemangat dalam memberi sokongan kepada tim Malaysia bersama rakan-rakannya. Malam ini kita pasti menang dengan doa 30 juta rakyat Malaysia. Jadi dengan siapa Malaysia hari agak-agak boleh menang tu. Mesti boleh menang. Mesti boleh menang. Assalamualaikum and hi, saya Lia. Okey, hari ini saya nak kongsikan tips amalan gaya hidup sihat yang dibawakan oleh iMedical Pharmacy. Tips amalan gaya hidup sihat. Pertama, menjaga pemakanan seharian. Kedua, melakukan senaman atau riadah. Ketiga, jauhkan diri daripada tekanan diri. Keempat, menjaga kebersihan rumah dan persekitaran. Kelima, menghindarkan diri daripada aktiviti negatif. Keenam dan yang terakhir, mendapatkan pemeriksaan kesihatan. Tips kesihatan ini dibawakan khas oleh iMedical Pharmacy. Sekian saja berita iMedical TV untuk hari ini. Ikuti perkembangan kami di saluran TikTok, Facebook dan YouTube iMedical TV. Saya Muhammad Arif Daniel Sumardi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.